Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Dah record belum? Dah. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Malam ni aku nak bagi 10 hadiah. Tapi before that, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat social media, dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat IG ke, jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif, #teampuaka. Tapi itulah, korang ni laju sangatlah subscribe. Baru nak buat giveaway untuk 20k, dah nak capai 30k. Orang cakap, Alhamdulillah lah, rezeki Tuhan. Tanpa kita buang masa dengan lebih lama, hari ni aku nak cerita satu kisah misteri. Kisah ni dia ceritakan macam biasa oleh salah seorang tim puaka kita yang merupakan seorang bekas pesakit COVID-19. Dan macam biasa, dia share cerita ni dekat IG aku. Nama yang share cerita ni adalah Akak Sarah. Before aku sambung cerita aku nak tukar lampu dulu. Lampu putih tak seram, geng. Lampu putih macam ni sesuai buat kenduri je. So kita tukar lampu kejap. Terus tukar, geng. So kisah puaka pada malam ni bertajuk PPE berhantu. Akak Sarah ni, dia kena COVID lebih kurang 3 bulan lepas. Dan dia telah pun dibawa ke sebuah hospital yang berada di area Pantai Timur untuk kuarantinkan. Pantai Timur ni hospital mana? Tak boleh bagi tahu, kan. Kita kena tutup rahsia nama hospital ni. So korang teka-teki lah, korang teka lah. Dekat Pantai Timur ada 3 buah negeri. Kalau betul, betul lah. Kalau salah, padan muka. Kak Sarah, dia start kuarantin hari Isnin. Hari Isnin, baru ambulans datang ambil dia, bawa pergi hospital. Masa sampai kat hospital tu, dia ditempatkan di sebuah ward panjang. Di mana dalam ward tersebut, ada terkumpulnya pesakit-pesakit COVID-19 yang level-level bawah. Maksudnya level tak teruk lah, level 1, level 2. Masa dia masuk langkah ke dalam ward tersebut, kat depan sekali ada registration counter. Kaunter pendaftaran. So dia masuk, dekat depan tu adalah nurse pakai PPE, seorang, 2 orang, 3 orang. So Kak Sarah pergi kat kaunter, dia daftar nama apa semua. Nampaklah dekat PPE tu ada nama nurse-nurse. Yelah, macam mana nak cam, geng. Muka tak nampak, dah pakai macam-macam cover muka tu. So ada salah seorang nurse ni, nama nurse ni ialah Najwa. Dia cakap, Akak Sarah, jom ikut saya bawakan ke katil akak lah. So dia jalan-jalan dekat lane ward tu dan sampailah dekat area belakang, lebih kurang dalam 2-3 katil sebelum sampai toilet. Sebab apa? Sebab ward panjang, depan ni registration, ini katil, sini baru toilet. Katil Kak Sarah berdekatan dengan toilet, lebih kurang dalam 2-3 katil selang. Memang time tu Kak Sarah cakap ward memang separa penuh lah. Pandang kiri kanan memang penuh. Ada beberapa tempat kosong. Itu pun dikatakan akan masuk hari ni pesakit COVID. Dan katil Kak Sarah merupakan katil yang betul-betul di sebelah lane tengah-tengah. So dia pun duduklah kat katil dia. Dia set up lah, letak barang, letak ceret, letak botol susu. Bukan botol susu yang nyonyot tu, geng. Botol susu yang Enleaf, Fernleaf semua tu kan. Dia set up lah semua bantal apa semua. Dan dia berkenalan lah dengan kawan-kawan dia. Time tu orang cakap no problem. Memang clean, tak ada apa-apa benda misteri. Sampailah pada malam tersebut. Pada pukul 10 malam, rata-rata riti-riti orang yang dekat ward tu kebanyakan dah tidur. Yelah, duduk dalam ward, tak boleh nak buat apa. Takkan tiba-tiba nak ajak main polis entry, betul tak? So, diorang bosan-bosan, diorang tidur. Kak Sarah ni, dia punya ralik main telefon sambil baring. Duduk scroll TikTok. Lampu ward dipadam satu persatu. Dan hanya tinggal lampu di lane tengah sahaja. Kak Sarah ni, dia ada penyakit. Penyakit dia tak boleh tidur kalau tak gelap. Dah lah katil dia sebelah lane tengah. Maksudnya, katil dia memang kena pancaran lampu tu. So dia buat apa? Dia bangun, dia turun katil pakai slipper, dia tarik bind tu yang nak tutup lansir keliling katil tu. So dia tarik.
Dia tarik separuh sebab tak nak bagi cahaya masuk. Dia pun sambung baring, main telefon, tertidur. Tengah nyenyak-nyenyak tidur, tiba-tiba dia tersedar. Mamai, tangan raba-raba cari telefon. Dah jumpa telefon, tengok pukul 2.30 pagi. Sambil tengok-tengok jam tu, tiba-tiba dia rasa macam nak pergi toilet. So dia pun decide nak turun katil, pakai slipper, slowly jalan ke toilet. Nasib baik katil dia dekat bahagian last. So nak ke toilet lebih kurang dalam 2-3 langkah dah sampai tandas. Dalam tandas ada satu cermin besar dan juga sinki, dan barulah ada beberapa bilik jamban. Dan perempuan ni pantang nampak cermin. Tak kira lah time tu nak terkucil ke, nampak cermin wajib berhenti dulu. So dia berhenti, dia tengok cermin, dia betulkan tai hidung dia, dia betulkan kening-kening dia. Tiba-tiba mesti korang fikir tiba-tiba nampak hantu dekat cermin, betul tak? Jangan overthinking sangat, geng. Itu dalam movie je. Dia tak nampak apa-apa. Dalam cermin tu tak ada apa-apa. So dia pun terus dah settle belak cermin. Dia pun masuk tandas, dia buang air. Dan lepas settle buang air, dia nak keluar daripada jamban tu, dia buka pintu. Dan nampaklah cermin besar di depan dia. Dan nampak muka dia sendiri. Dia keluar daripada jamban, sekali lagi tengok cermin. Dan sekali lagi tak ada apa-apa. Suspend kan? So dia pun cuci-cuci tangan, sabun bersih-bersih. Dia langkah keluar tandas, kembali ke katil dia. Masa dia keluar dari tandas tu, perlahan-lahan dia pandang kiri kanan. Kebanyakan pesakit yang tengah baring dalam ward time tu, kebanyakan dah tidur, dah senyap. Ada beberapa bunyi dengkuran, beberapa bunyi alunan-alunan kentut. Lebih kurang macam tu lah. Kau ingat perempuan tak kentut? Dan nampaklah dekat bahagian depan sekali, dekat registration counter tu, adalah beberapa orang nurse pakai PPE tengah duduk kat situ. Dan Kak Sarah pun berjalan lah ke section katil dia. Yang aku cakap, setiap section tu ada 6 katil. Dan Kak Sarah pun berjalan menuju ke katil dia. Macam aku cakap tadi, ward panjang dan setiap section tu ada 6 katil, betul tak? So bila Kak Sarah dah sampai kat katil dia, dia terpandang dekat bahagian tepi sekali ada tingkap. Di katil yang ke-6 tu lah ada tingkap. So dia pun berjalan perlahan-lahan menuju ke tingkap sebab dia rasa macam nak ambil angin luar. So bila dia sampai dekat tingkap Nako tu, dia tengok dekat luar, dia hirup udara malam. Bau getah. Biasalah geng, hospital kawasan Felda, bau getah geng. Dan di sebalik kegelapan yang ada pancaran cahaya nampak sama-sama tu, dia nampak betul-betul lebih kurang dalam 50 meter daripada cermin dia duduk tu, ada taman permainan. Taman permainan biasalah geng, ada glonso, ada jongkar-jongkit, ada buaian. So dia pun perhatikanlah taman tu. Dia tengok je taman tu kiri kanan. Dan tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Kak Sarah terdengar bunyi nit. Bunyi apa aku buat tu? Dan dia pun kecikkan mata, dia cari-cari mana datang bunyi nyit tu. Nak cakap bunyi nyamuk takkan bunyi macam gitu. Dan tiba-tiba mata Kak Sarah ni tertangkap satu pergerakan, di mana kat taman tersebut ada satu buaian. Dan dia ternampak buaian tersebut seakan berayun. Dan bunyi nyit tadi datang daripada bunyi buaian tersebut. Nyit. Dan dia terfikir, anak siapa yang main buaian malam-malam ni? Pukul 2.30 pagi. Dan dia kecikkan mata, dia nak tengok siapa yang main buaian malam-malam ni. Dan dia nampak yang sebenarnya buaian tu tak ada orang naik. Tapi cara dia berayun seolah-olah ada orang di atas buai tersebut. Sebab kalau angin tolak, dia berayun macam ni je tau. Tak ada ayun macam ni.
Tapi buai tersebut berayun seakan macam ada orang kat atas tu. Dan masa Kak Sarah tengah perhati je buai tersebut berayun, tiba-tiba ada satu suara betul-betul dari belakang Kak Sarah. Dan suara tersebut berkata, "Puan tak tidur lagi?" Terus member pusing belakang, terkejut geng, kena tegur macam tu. Dan nampak betul-betul di belakang dia tengah pakai sebuah PPE. Nampaklah mata sikit, yelah sebab dah pakai face shield, pakai mask double. Orang cakap memang putih PPE, betul-betul duduk kat belakang kau. Gila kau tak terkejut? Itu nasib baik Kak Sarah terkejut. Kalau tiba-tiba dia tertumbuk dagu nurse tu, tak pasal-pasal gigi dia naik ke dahi. So dalam terkejut-terkejut tu, dia bacalah dekat nurse tu, PPE dia, dekat bahagian dada ni ada nama. Nama dia Salmah. Dan Kak Sarah pun cakap lah kat nurse tadi, cakap, "Tak lagi nurse, saya tadi nak pergi toilet. Ni saya nak ambil udara segar jap." Nurse Salmah tadi pun cakap, "Oh baik puan, nanti kalau ada apa-apa puan panggil saya je." Dan Kak Sarah angguk, dia terus jeling balik belakang nak tengok. Dan bila dia pandang belakang, tengok buaian tadi dah stop berayun, seakan-akan tak bergerak langsung. So Kak Sarah pun macam, okay, fine. Dia pun nak pandang belakang, nak cari nurse tadi. Dia pandang belakang je, belakang dia kosong. Nurse tadi hilang. Dan Kak Sarah pun berjalanlah antara katil tu, jalan straight pergi ke lane tengah. Dia tengok dekat lane tu nak cari nurse tadi, ada lagi ke? Tak ada. Mana kau pergi? Laju pula kau lari. Kau pakai ilmu hitam ke tiba-tiba hilang ni? Tapi Kak Sarah fikir positif. Maybe nurse tu nak terkencing, dia pergi toilet kot. So tak apalah, Kak Sarah pun kembali ke katil dia, sambung baring. Esoknya dia bangun. Time tu nurse datang lah nak bagi ubat apa semua. Dan waktu tu dia macam tercari-cari, mana nurse Salmah? Dan dia nak tanya orang sekeliling, malu. Yelah first day kan. So dia senyap, dia cari dalam senyap, dia cari dalam diam je, dia perhati je mana nurse Salmah ni. Dan seharian tersebut tak ada benda seram jadi geng. Sampailah malam kedua, tiba-tiba pukul 2.30, Kak Sarah yang tertidur terjaga. Dan kali ni terjaga sebab apa? Bukan nak pergi kencing geng. Kali ni Kak Sarah terjaga sebab telinga dia terdengar seakan-akan bunyi buaian yang dia dengar semalam. Dia teringat bunyi buaian tu, bulu roma dia terus naik. Tapi dia cuba palau, dia cuba hiraukan. Sebab apa? Sebab dia tahu yang naik buaian tu bukan manusia. So Kak Sarah buat apa? Dia ambil selimut, dia selubung. Dia pejam mata, dia cuba untuk tidur. Dan lepas 5 minit buaian tu berbunyi, tiba-tiba senyap. Senyap untuk beberapa minit. Dan Kak Sarah macam dah lega sikit. Tiba-tiba dia terdengar suara. "Puan tak tidur lagi?" Suara tu adalah suara yang sama didengar semalam masa dia tengok buaian tersebut. So dalam hati Kak Sarah, ni suara nurse semalam ni. Dia pun buka, nampak betul-betul di hadapan katil dia, tempat selalu nurse datang letak makanan, ada satu meja kat katil tu kan. Dekat depan katil dia berdiri satu tubuh memakai PPE, tapi tak nampak muka. Tengah berdiri je pandang Kak Sarah. Dan di dada dia nampak nama Salmah. Dan Kak Sarah pun betulkan kedudukan dia. Dia duduk sandar dekat kepala katil. Dia cakap, tak boleh tidur lah nurse. Saya rasa macam tak sedap badan lah. Dan dia pun kesat-kesat tangan dia. Dia pandang tangan dia. Dan bila dia nak pandang depan balik ke arah nurse Salmah tadi, tiba-tiba nurse tu hilang. Kak Sarah pandang kiri kanan cari nurse tadi. Hilang. Nak cakap nurse tu berlari macam Naruto Shippuden, tak bunyi tapak kaki pula. Tiba-tiba gaib, tak nampak orang. Dan benda yang sama ni
terjadi sepanjang malam, di mana pukul 2 pagi dah akan terbangun sebabkan bunyi buaian. Lepas tu buaian tu senyap sekejap dan bunyi suara nurse Kak Salma yang bertanya, "Puan tak tidur lagi?" Tapi bila Kak Sarah kelip mata, bila Kak Sarah pandang tempat lain, tengok-tengok dah hilang, dah gaib. Tak jumpa mana nurse tu pergi. Sampailah hari keempat, hari terakhir Kak Sarah berada kat situ. Dia pun tengah kemaslah tempat dia, get ready nak keluar daripada kuarantin. Dan datanglah seorang nurse yang nama Najwa tadi, yang masa mula-mula tadi dia tolong Kak Sarah tunjuk tempat. Dia pergi kata Kak Sarah, dia macam mesra lah. "Hai Kak Sarah nak keluar dah. Jangan lupa saya tau." Dia borak-borak mesra gila dengan Kak Sarah time tu. Dan Kak Sarah terdetik nak tanya persoalan yang ada dalam minda dia selama beberapa hari ni. Dan Kak Sarah tanyalah, "Nurse Najwa, akak nak tanya sikit boleh?" "Ya Kak, tanyalah Kak. Saya jawablah apa yang saya tahu je." "Macam ni Najwa, sebenarnya akak kan setiap malam dalam lebih kurang pukul 2:30 macam tu, akak selalu terjaga kat sini. Tapi bila akak terjaga, tiba-tiba macam ada seorang nurse ni datang tegur akak. Dia tanya, 'Puan tak tidur lagi?' Lepas tu bila akak pandang tempat lain ke, akak kelip mata ke, tiba-tiba dia hilang. Nama nurse tu tak silap akak, nama dia Salmah lah. Mana dia Dan muka nurse Najwa tadi terus berubah geng. Daripada muka happy, tiba-tiba macam. Dan nurse Najwa cakap, "Kak, sebenarnya ada cerita. Kalau saya cerita ni, akak jangan takut pula. Sebelum ni pun ramai pesakit-pesakit COVID cakap nurse Salmah ni tegur dia. Setiap malam kalau tak boleh tidur, mesti nurse Salmah datang tegur, tak tidur lagi ke? Tapi sebenarnya Kak, nurse Salmah ni nurse lama Kak. Maksud saya lama ni ialah setiap pada awal-awal hospital ni dibuat lagi dia ada." Senang cakap, dia merupakan staf pertama yang jaga ward ni, dan dia jaga sampai akhir hayat dia, di mana Nurse Salma ni dikatakan meninggal dalam ward ni sebab sakit jantung. Tapi orang selalu cakap, Pak Gad pun selalu cakap, dia nampak kadang-kadang dekat ward ni ada seorang nurse pakai baju nurse lama, kadang-kadang mundar mandir malam-malam. Kadang-kadang dia suka main buaian dekat taman tu. Sebab kadang-kadang Pak Gad cakap lebih kurang pukul 2 macam tu, buaian tu mesti berayun sendiri. Cuma sekarang, lepas ward ni ditukarkan sebagai pusat kuarantin COVID, Pak Gad cakap dah lama tak nampak jasad orang pakai baju nurse lama berjalan. Tapi benda baru yang kami dengar ialah dia dah start pakai PPE. Moden juga hantu ni berubah-ubah. Dan Najwa gelak geng. Hihihihi. Aku time tu dah seram. Kalau aku jadi Kak Sarah, aku jentik halkum Najwa. Tapi lepas Kak Sarah dengar apa yang Najwa cerita, jawablah persoalan dia tentang siapa yang main buai, siapa yang selalu datang jenguk dia pukul 2:30 pagi, iaitu Nurse Salma. That's all for tonight gang. Thank you gang sebab sudi dengar sampai habis. Kalau korang nak dengar lagi cerita-cerita tentang Frontliner, jemput subscribe gang. Tapi macam aku cakap awal-awal tadi, aku nak bagikan 10 hadiah kepada 10 orang pemenang. Sebelum bagi hadiah, kita buka lampu lah Dah habis cerita seram kan? Macam yang dah lama follow aku, korang mesti pernah dengar tentang charity puaka, betul tak? Di mana aku gunakan duit YouTube ni untuk bantu tim puaka kita. So sekarang aku nak bantu 10 keluarga, di mana aku akan bekalkan barang-barang keperluan asas macam beras, tepung, Maggi dan beberapa barang lain. Duit untuk charity puaka ni memang aku tak kutip pada orang, memang aku tak open donation ke apa, tapi aku gunakan duit yang korang tengok video aku ni sebagai orang cakap punca aliran pahala untuk kita. Korang tengok video aku ni ibarat sumbangkan sedikit untuk kita bantu 10 keluarga ni. So aku mohon sangat-sangat tim puaka dan juga penonton-penonton story puaka pada malam ni, untuk yang mohon ni
yang memerlukan sangat-sangat sahaja. Nak join senang je geng. Korang tak payah jawab teka-teki, tak payah jawab kontes. Korang just subscribe channel aku, scroll sikit dekat description, ada link Instagram aku. So korang klik Instagram aku, korang DM kan nama, alamat, nombor phone, pendapatan isi rumah, berapa orang isi rumah. Tapi aku minta maaf awal-awal, anda kata kalau terlalu ramai yang join, tapi yang menang 10 orang je. Sebab right now memang modal 10 orang je geng, modal tak besar. Nanti PA aku akan tengok satu persatu, mana yang betul-betul layak sahaja akan dapat. Mana yang tak dapat tu aku minta maaf sangat-sangat, memang bukan rezeki korang, maybe rezeki korang kat tempat lain. Dan penyertaan ni akan tutup 4 hari dari sekarang. Bantuan tu nanti aku akan bagi secara postage. So kalau korang dekat Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, duduk mana-mana kat Malaysia ni, korang boleh mohon. So bagi orang ramai, tolong support YouTube channel aku, tolong share lagi ramai, subscribe lagi ramai. So aku rasa that's all story puaka aku pada malam ni. So jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. That's all for tonight. Ciao.